Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, berita panas sahabat-sahabat semua. Seperti mana yang kita tahu, PRN semakin dekat. Khususnya di negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan juga beberapa negeri yang lain sahabat semua. Disebabkan itu kita hari ini semakin hari mendengar kenyataan-kenyataan daripada lebay-lebay. MB Lato-Lato, Presiden Lebay, yang mana kita lihat kenyataan-kenyataan itu seakan-akan cuba untuk menyembunyikan kegagalan mereka. Itulah sebenar yang sedang dilakukan oleh lebay-lebay ini. Jadi menarik untuk saya kongsikan hari ini apabila Wabi Faiz mengatakan katanya PAS yang memiskinkan. PAS yang memiskinkan. Siapa yang dimiskinkan itu? Dan ini adalah perkara terbaik kenyataan padu yang mana menyekolahkan Sanusi MB Lato-Lato ini sahabat-sahabat semua. Jadi apakah maksud YB Faiz yang mana katanya PAS sebenarnya yang memiskinkan? Kalau kita lihat kenyataan berita ini, katanya PAS yang sebenarnya memiskinkan ataupun miskinkan Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Wow, itu adalah satu kenyataan yang padu dan juga pedas di sana, yang mana beliau mengatakan Menteri Besar Kedah Sanusi diminta bermuhasabah diri selepas mengeluarkan kenyataan mendakwa negeri jelapang padi itu diarahkan menjadi miskin. Begitu sampai terdesaknya kata-kata daripada MB Lato-Lato ini untuk mencari meraih simpati. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Permatang Pasir Faiz Fazil berkata, PAS sepatutnya belajar bertanggung jawab ke atas kemiskinan dan juga kemunduran negeri Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Katanya keadaan itu memaksa anak-anak muda merantau ke negeri lain termasuk Pulau Pinang yang menjanjikan peluang pekerjaan. Tambah lagi, walaupun Pulau Pinang lebih kecil daripada ketiga-tiga negeri ombak hijau itu, namun pembangunan ekonomi Pulau Pinang jauh lebih baik dengan rekod pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam negara pada tahun 2021 pada kadar 6,8% di saat krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sumbangan kepada KDNK pula meningkat kepada kadar 7,1% bagi tahun yang sama. Kenyataan Sanusi baru-baru ini kononnya Kedah diarahkan menjadi miskin hanyalah cubaan untuk menutup kelemahan kepimpinan PAS menjelang pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Katanya dalam kenyataan hari ini. Terdahulu Sanusi mendakwa pentadbiran Kedah sama ada yang sekarang atau sebelum ini tertakluk kepada dasar persekutuan dalam hal penggunaan tanah dan itu membawa kepada kadar kemiskinan yang tinggi di negeri itu. Katanya negeri tersebut memiliki kawasan yang luas tapi diarah untuk menanam padi yang disifatkannya sebagai tanaman paling murah. Jadi sebenarnya daripada kenyataan Sanusi ini sebenarnya dia menghina petani-petani yang mana pertanian tanaman padi itu adalah sumber utama mereka. Dan apa yang dinyatakan oleh MB Lato-Lato ini adalah satu kenyataan yang tidak bertanggung jawab tanpa memikirkan emosi kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam penanaman padi. Katanya tanaman padi paling murah, sedangkan tanaman padi inilah dan padi ini dan beras inilah yang menjadi sumber utama, makanan utama di dalam negara kita. Tapi sanggup pula beliau mengeluarkan kenyataan-kenyataan sebegitu rupa. Jadi sementara itu, YB Faiz berkata kenyataan Sanusi seolah-olah menyalahkan industri penanaman padi atas kemiskinan Kedah. Katanya kenyataan itu ibarat menyalahkan pesawah atas kemunduran negeri itu yang menurutnya berpunca daripada kegagalan pentadbiran PAS itu sendiri. Sanusi mengeluh Kedah terpaksa menyediakan 30.000 hektar tanah untuk penanaman padi, yaitu 13% keluasan negeri tersebut. Namun ini tidak jauh berbeza berbanding Pulau Pinang, di mana seluas 12.100 hektar ditanam padi, yaitu 11% daripada jumlah keluasan negeri Pulau Pinang. Lebih mengagumkan, Pulau Pinang mencatatkan purata penghasilan padi tertinggi di Malaysia pada tahun 2022, mengalahkan Kedah. Jikalau Pulau Pinang boleh menjadi salah satu penyumbang ekonomi negara tanpa mengabaikan sektor pertanian, mengapa perlu Sanusi mengeluh soal pemimpin amanah itu?
Tambahnya lagi amat pelik melihat data yang merekodkan kemiskinan mutlak di kedai yang tinggi, walaupun negeri itu mempunyai hub teknologi kulim, high-tech park dan juga pusat pelancongan terkemuka di dunia seperti Pulau Langkawi. Jelasnya setakat 2019, kadar kemiskinan mutlak di Kedah adalah 8.8%, Kelantan 12.4% dan Terengganu 6.1%. Sebaliknya, kadar kemiskinan mutlak di Selangor dan Pulau Pinang adalah 1.2% dan 1.9% untuk Pulau Pinang. Jadi hakikatnya, Kerajaan PAS Kedah tidak memainkan peranan secukupnya untuk membangunkan industri tempatan dan menarik masuk pelaburan antarabangsa yang berkualiti. Pelaburan yang masuk ke Kulim High-Tech Park sebagai atas usaha agensi kerajaan persekutuan seperti MIDA dan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, manakala Langkawi juga telah dimajukan oleh Lembaga Pembangunan Langkawi. Sejauh mana pula usaha kerajaan PAS Kedah dalam menarik pelaburan sebegini, ujarnya. Justru Tabah Faiz yang juga anak bekas Presiden PAS Rakyat Kedah, Kelantan dan Terengganu perlu menilai betul-betul manakah yang harus dipilih bagi mentadbir di peringkat negeri itu. Kesejahteraan hidup rakyat bergantung kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negeri. Satu undi untuk PAS dan PIN adalah satu undi untuk anti kemajuan. Sesungguhnya dan kesungguhan politik kerajaan perpaduan membangunkan ekonomi negara dan kepesatan ekonomi kerajaan PAS di Pulau Pinang dan Selangor perlu dijadikan sandaran PRN kali ini. Jadi Sanusi perlu berhenti mencari hela dan salahkan orang lain dan belajarlah untuk muhasabah diri yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, kata YB Faiz lagi. Oh, satu ulasan yang sangat bernas padu dan semestinya ya dengan bukti-bukti peratusan kemiskinan, peratusan pendapatan KDNK daripada Pulau Pinang dan Selangor dan juga peratusan kemiskinan Tegar. Ya sangat menunjukkan betapa gagalnya ya kerajaan pentadbiran PAS di Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Sedangkan tanaman padi itu adalah keperluan asas. Jadi kenapa mengeluh kononnya tanaman padi itu adalah paling murah, dan ini sedikit sebanyak kenyataannya itu membuat ataupun mengguris perasaan mereka-mereka petani-petani yang terlibat di dalam penanaman padi ini. Sedangkan yang sepatutnya adalah cari istihar, cari maklumat bagaimana untuk membantu supaya petani-petani padi itu dapat mengeluarkan hasil yang lebih lumayan seperti mana yang berlaku di Pulau Pinang, sahabat-sahabat semua. Tetapi tidak, mereka hanya pandai menyalahkan orang lain, hanya pandai menjual, menjajah nama DAP. Segala kegagalan mereka katakan semuanya salah DAP. Segala kegagalan mereka menjajah nama Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya semuanya salah Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, kenapa menjajah nama orang kalau kesalahan itu, kegagalan itu, kelemahan itu berpuncak daripada diri sendiri, daripada pentadbiran kerajaan PAS yang memang ternyata gagal segagal-gagalnya. Jadi rakyat di Kelantan, Terengganu, Kedah seharusnya membuka mata. Siapakah yang mereka mau pilih pada PRN kali ini? Kalau mahukan perubahan, berubahlah. Kalau masih mahu menjadi anti kepada kemajuan, tetaplah undi PAS. Karena mungkin itu yang Anda mahu, sahabat-sahabat semua. Jadi itu pandangan saya dan juga kenyataan daripada YB Faiz Fazil sebentar tadi memang padu. Ya, sahabat semua, sekiranya Anda memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walaun tit ya, lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga GTA, geng takut Anwar. Ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka menggunakan otak di lutut. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan sebelum itu, sekiranya sahabat semua memberikan mau memberikan sokongan ya untuk channel ini, bagaimana caranya? Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan juga share. Alright, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tepapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.